kita pun dah sampai masa kepada segmen yang berikutnya bersama dengan BKPA. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya menjemput Encik Ahmad Muizzuddin Safian yang merupakan penolong pengarah di bahagian kemasukan pelajar IPTA ataupun dengan ringkasnya dikenali sebagai BKPA untuk penerangan sistem kemasukan UPU. Dipersilakan Encik Ahmad Muizzuddin jika sudah berada bersama dengan kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Cik Faizal. Assalamualaikum. Ya, Cik. Apa khabar? Ya, boleh teruskan. Alhamdulillah, Okay, sihat. Okey, Cik Faizal. Terima kasih. Saya mulakan ya. Boleh. Okey, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua peserta-peserta yang berada dalam ini. Sesi dialog aspirasi STEM hala 7 dari sekolah ke pra-universiti. Jadi saya Muizzuddin daripada BKPA. InsyaAllah saya akan berkongsikan selama masa yang diperuntukkan ni, saya akan kongsikan beberapa perkara yang boleh saya kongsikan. Sekejap saya sharekan slide saya. Okey, baik. Untuk pengenalan nama bahagian BKPA sebelum ini hanyalah untuk perkongsian saja. Okey, 1972 nama BKPA merupakan unit pusat universiti UPU dan seterusnya pada 2005 kita telah menukar nama kepada bahagian pengurusan kemasukan pelajar BPKP dan pada 2019 sekali lagi kita menukar nama kepada bahagian kemasukan pelajar IPTA BKPA sehingga kini. Okey, peranan kami di BKPA ini adalah menyelaras kemasukan pelajar bagi program sijil asasi, diploma, ijazah sarjana muda ke Universiti Awam, UA, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA. Okey. Seterusnya fungsi UPU ataupun BKPA, kami merancang, mengurus, menggubal dan melaksana dasar dan prosedur serta syarat kemasukan pelajar. Baik. Seterusnya institusi ataupun agensi yang bersama dengan UPU. Okey, di sini kita dapat tengok ada Universiti Awam 20 Universiti Awam yang berada di Malaysia yang terdiri daripada 5 kluster lah. Yang pertama kluster Universiti Penyelidikan, yang kedua Universiti Berfokus dan juga Universiti Komprehensif, Universiti Teknikal dan juga Universiti Islam. UPU juga kita bersama dengan Politeknik dan juga Kolej Komuniti, yang mana dekat Malaysia ada 36 politeknik dan tak silap saya kalau dekat sekitar Sarawak pun Politeknik Kuching ada, Politeknik Mukah dan juga beberapa politeknik lain. Dan Kolej Komuniti di seluruh Malaysia ada 105. Dekat Sarawak pun ada beberapa kolej komuniti yang bersama dengan kita juga. Okey, seterusnya di bawah UPU, Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA yang terdiri daripada ILKBS, Belia dan Sukan, ILJTM, Tenaga Manusia, BPKLP dan juga Majlis Amanah Rakyat MARA. Okey. Jadi bila buat pemilihan UPU terdiri daripada inilah universiti, 20 universiti awam, 36 politeknik, 105 kolej komuniti dan juga ILKA. Baik. Untuk kategori yang pertama iaitu kategori pemohon ataupun lebih dikenali sebagai kategori lepasan SPM.
yang mana lepasan SPM ini akan memohon UPU untuk kesijil asasi diploma ijazah sarjana muda UiTM di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan juga LKA. Jadi untuk lepasan SPM terdapat dua kategori, iaitu kategori SPM 2001 iaitu SPM tahun semasa yang mana result sebenar sudah pun keluar pada 16 Jun. Okey, jadi pada ketika ini saya percaya kalau di kalangan peserta pada hari ini, saya maklumkan sebenarnya peserta terdiri daripada golongan guru yang berada di sekitar Sarawak lah. Tapi mungkin berkemungkinan ada juga student kan ataupun guru-guru yang anak muridnya selalu meminta bantuan kan. Okey, so mungkin saya percaya anak murid sekarang sedang struggle untuk mengemaskini pilihan program selepas 5 hari keputusan sebenar SPM dikeluarkan. Jadi sekarang ni 21 hari bulan hari tu sehingga 28 bulan lepasan SPM kategori A ni boleh mengemaskini mengikut keputusan SPM yang sebenar. Alright. Okey, untuk kategori B lepasan SPM ialah SPM 2020 dan juga 2019 iaitu bukan tahun semasa. Alright. Yang keduanya, kategori pemohon bagi lepasan STPM dan setaraf, yang mana lepasan STPM dan setaraf ini melalui UPU mereka akan memohon untuk ijazah sarjana muda di UA lah. Okey. Terdapat 4 kategori pertama lah di bawah lepasan STPM dan setaraf ini. Yang pertamanya ialah STPM 2021 iaitu STPM semasa. Okey. Kiranya berkemungkinan time ni student-student STPM ni sedang menduduki peperiksaan mungkin. Dan yang kedua, matrikulasi asasi UM, asasi pintar, UKM dan asasi UiTM 2001-2022. Yang ketiga, kategori yang ketiga adalah STAM 2021 dan 2020 dan diploma setaraf untuk kategori utama yang keempat. Seterusnya ada juga kategori lain iaitu kategori E merupakan kelayakan diploma DKM, DKLM, DVM dan juga lain-lain diploma IPTS, luar negara, ILKA dan juga lain-lain kelayakan. Seterusnya kategori F di bawah lepasan STPM setaraf ini terdapat juga kelayakan setaraf A-level, IB, sekolah sukan, STPM bukan tahun semasa, jadi kiranya student STPM yang mungkin dah ambil STPM pada 2019, 2018, mungkin ada anak-anak didik yang lepas STPM tu dia tak apply UPU, lepas tu dia baru nak apply, masih boleh apply UPU. Okey. Dan seterusnya matrikulasi KPM asasi bukan tahun semasa, STAM bukan tahun semasa, Osmat, SAM, CPU, Foundation, IPTS dan juga kategori G iaitu kategori yang terakhir di bawah lepasan STPM setaraf ini ialah Diploma UA Politeknik, Diploma UA, Diploma Politeknik. Okey. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni sehingga 28 hari bulan masih lagi UPU memberi peluang untuk pemohon membuat permohonan. Sekiranya tidak pernah buat permohonan lagi boleh memohon. Tetapi kepada lepasan diploma, okey, ni hanya maklumat tambahan sajalah. Untuk lepasan diploma, sekiranya dia masih tidak memohon lagi, dia boleh memohon dan boleh pilih program. Tetapi sekiranya dia sudah memohon semasa fasa yang pertama iaitu pada bulan 2 dan juga 3 hari itu, lepasan diploma tidak boleh lagi menukar pilihan program. Diorang hanya boleh mengemaskini dokumen-dokumen lah. Mungkin mereka mengambil muat dan result muat tu baru sahaja diperolehi. Jadi sekarang diorang boleh update keputusan muat
dan juga dokumen-dokumen lain yang berkaitan lah, yang mana tak komplit lagi semasa dia memohon. Cumanya untuk lepasan diploma ni sekiranya dia dah mohon pada fasa pertama itu, dia dah tak boleh nak tukar bidang ataupun program pilihan yang telah dipilih. Okey. Okey, syarat untuk SPM, yang pertamanya memang hanya warga negara Malaysia yang mempunyai nombor kad pengenalan dan ataupun MyKad sahaja yang layak mengemukakan permohonan. Okey. Kelayakan SPM untuk kemasukan ke universiti awam, bagi asasi, pemohon mestilah memiliki sijil SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Okey, untuk diploma, pemohon mestilah memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian termasuk bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Okey, untuk kelayakan SPM yang ingin memohon kepada Politeknik, Kolej Komuniti ataupun LKA, untuk diploma, pemohon mestilah memiliki sijil pelajaran Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian dan juga lulus bahasa Melayu dan sejarah. Untuk sijil, pemohon mestilah menduduki peperiksaan menduduki peperiksaan SPM, boleh membaca, menulis dan juga mengira. Okey. Untuk syarat STPM dan juga setara, terbuka kepada warga negara Malaysia, pemas tautin tetap dan pemas tautin sementara yang mempunyai kad pengenalan. Okey, pelajar yang bukan warga Malaysia, pemegang MyPR dan MyKAS boleh diproses tertakluk kepada syarat-syarat kemasukan kategori bukan warga negara. Okey, untuk STPM 2021, syarat untuk memohon UPU ni adalah kepujian bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. PNGK-nya 2.00, grade C dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am. Jadi untuk STPM ni memang pengajian am tu kira macam dia wajib ambil lah untuk apply UPU ni. So kalau dia tak ambil pengajian am tu tak boleh lah. Okey, sebab memang termasuk pengajian am. Pengajian am ni kira subjek wajib lah sekiranya dia ambil STPM kan. Sekurang-kurangnya grade C. Okey, untuk matrikulasi asasi 2001-2022, SPM mesti kepujian bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. PNGK-nya juga adalah 2.00. Manakala untuk STAM 2021 dan juga 2020, SPM hendaklah kepujian bahasa Melayu dan juga lulus sejarah dan mendapat pangkat jayyid. Okey. Dan juga kelayakan STPM setaraf ni perlu mengambil muat lah sekurang-kurangnya band 1. Okey, mendapat sekurang-kurangnya band 1 untuk peperiksaan yang bermula sesi tahun 2021 atau band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020. Okey, jadi memang untuk lepasan STPM, kelayakan STPM setaraf ini perlu mengambil muat lah untuk apply UPU. Okey. Okey, seterusnya kelayakan kategori diploma setaraf. Okey, untuk diploma LPTA, LKS, LPTS, SPM hendaklah kepujian bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. PNGK mempunyai kelulusan diploma yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti. Jadi diploma tu perlu cek lah dia punya kelulusan tu adakah diluluskan oleh MQA lah. Boleh cek dekat portal MQA. Nanti dekat situ boleh cek sama ada apa yang dia ambil tu diluluskan oleh Kerajaan Malaysia dan juga Senat Universiti. Okey, seterusnya STPM bukan tahun semasa. Hendaklah kepujian bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Okey, lulus mata pelajaran STPM dengan mendapat minimal grade C 2.0 dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am. Okey, sama je macam tadi.
Okey, walaupun dia bukan tahun semasa, syarat dia sama juga. Okey, matrik bukan tahun semasa, LCPM Bahasa Melayu, Kepujian dan juga lulus sejarah. PNGK minima adalah 2.0. Okey, basically sama je dia punya syarat. Semasa ataupun tidak, bukan tahun semasa ni, okey, mendapat kalau stam pun kena Kepujian Bahasa Melayu dan juga lulus sejarah, mendapat tahap jayyid, okey. Dan muat juga perlu diambil dan minimanya adalah band 1. Okey, keputusan muat yang diperoleh sebelum atau pada tarikh tutup permohonan dan rayuan adalah sah diguna pakai sehingga pendaftaran semester. Okey. So, sekiranya dia dapat result muat tu sedikit lambat, okey, ataupun sebelum pada tarikh tutup tu, bolehlah digunakan untuk pendaftaran semester 1 sesi 2002-2003. Okey, yang ni perkara barulah. Saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan tunggu untuk penjelasan merit ni. Okey, merit 2.0 lepasan SPM 21 kategori A, iaitu SPM tahun semasa yang baru sahaja mendapat result pada 16 Jun 2022 baru-baru ini. Okey, perbandingan pelaksanaan KBSM dan KSSM dengan atas. Yang pertamanya daripada aspek mata pelajaran teras. Okey, KBSM inilah seperti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, KBSM dan juga KSSM ni terdapat perbezaan daripada dia punya mata pelajaran teras. Okey, dan juga mata pelajaran wajib tiada. Kalau KBSM, KSSM ada. Alright, mata pelajaran elektif bergantunglah kepada STEM. Adakah student tersebut mengambil STEM A, STEM B atau C ataupun KSI. Okey. Okey, ini lebih jelas lah. Untuk KBSM terdapat pakej sains tulen, pakej sains tambahan, pakej teknologi maklumat, pakej sains tulen sastra ikhtisas, pakej pengajian Islam sains tulen, pakej pengajian Islam teknologi, pakej sains tambahan, pakej sains tambahan sastra ikhtisas, yang mana KBSM yang itulah dia punya pakej. Dan kini KSSM yang terdiri daripada STEM, iaitu STEM A, STEM B, STEM C dan juga pakej sastra kemanusiaan KSI. Okey, jadi dekat sini ada orang kata formula lah, formula mudah untuk tuan-tuan faham bagaimana markah merit ini dikira. Okey, so markah merit, MP ni mata pelajaran, merit mata pelajaran universal, iaitu mata pelajaran yang wajib diambil lah sekarang untuk student SPM tahun semasa ini, iaitu BM, BI, Sains dan juga BM, BI, Sains dan juga Sejarah, maaf saya. BM, BI, Sejarah dan juga Matematik, maaf saya. BM, BI, Sejarah dan juga Matematik, iaitu mata pelajaran universal lah. Okey, yang seterusnya mata pelajaran pakej yang terdiri daripada pakej A, pakej B, pakej C dan juga KSI bergantung pada anak didik tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang mereka ambil, yang mana yang sekolah tawarkan kepada mereka, dan juga 10% merit mata pelajaran terbaik. So ditambahkan lagi dengan 10% merit kurikulum. Jadi kalau nak ikutkan 40, 30, 10 bersamaan dengan 80, tetapi kita perkan dengan 90 dan darab dengan 90. So dia punya total tu akan jadi 90% untuk markah akademik. Alright. Dan markah kurikulum 10%, jadinya 90 dan tambah 10 jadinya 100% lah bila pengiraannya nanti. Tapi tak perlu tuan-tuan dan puan tak perlu risau, saya akan tunjuk contoh pengiraan markah merit ni dan juga penggunaan kalkulator markah merit yang kita boleh guna, hanya letakkan mata pelajaran yang diambil oleh anak didik tuan-tuan dan puan saja, terus boleh dapat markah merit tu. Tak perlu susah hati nak kira macam mana kan. Okey. Okey, ini adalah pemboleh ubah merit. Okey, contohlah pengiraan merit lepasan SPM kategori A. Okey, macam saya cakap tadi, mata pelajaran universal 40%,
iaitu terdiri daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan juga sejarah. Yang mana 4 mata pelajaran ini memang wajib diambil oleh pelajar lah. Okey, 40%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat juga di sebelah kanan sekali, okey, kita masih kekalkan nilai grade yang sama, grade markah. Okey, kalau A+, 18 markah, kalau A 16, A minus 14, B plus 12 hinggalah G kosong. Okey. Okey, untuk merit mata pelajaran package, contoh STEM A dan STEM B ataupun STEM C, dekat sinilah mata pelajaran package ni. Contohlah dia ambil package A ke package B, dia akan letak kat sini dua mata pelajaran package yang terbaik dekat 30% ni. Okey. Dan juga mata pelajaran terbaik selain daripada mata pelajaran package 10%. Dan juga yang terakhir, merit co-curriculum adalah seperti yang disediakan oleh bahagian sukan, co-curriculum dan juga kesenian KPM lah. Okey, jadi memang setiap pelajar akan dapatlah diorang punya markah kurikulum. Jadi letakkan, tambahkan nanti dekat calculator merit tu. Okey. Okey, ini contoh untuk pelajar package STEM A. Okey, kita mungkin dari saya tak pasti adakah tuan-tuan boleh nampak slide ni, nampak ke tak gambaran contoh ini. Tapi tak apa, saya akan bacakan. Okey, kita tengok untuk pelajar yang kiri sekali, pelajar 1, dia mengambil package A, package STEM A. Okey. Untuk apa yang kita boleh tengok, apa yang kita boleh lihat, pelajar 1 STEM A ini dia ambil 9 subjek untuk SPM, iaitu dia ambil BM, BI, Math, Sejarah. Itu adalah mata pelajaran universal yang memang kena ambil. Dan juga pendidikan Islam, Fizik, Math, Kimia, Biologi. Okey. 9 mata pelajaran. Kita tengok kepada mata pelajaran universal 40% seperti saya cakap tadi. BM, BI, Maths, Sejarah adalah mata pelajaran yang wajib diambil lah untuk pelajar. So dia dapat A+, BM A+, BI A+, Matematik A+, Sejarah A. Okey, so dia punya pengiraan dia untuk universal ini 18 tambah 18 tambah 18 tambah 16 iaitu A+ 18 kan. A+ 18 dan juga A 16. Okey, 3 A+ 18 tambah 18 tambah 18 dan tambah 16 per dengan 72 iaitu total lah pada 4 subjek ni. Kali dengan 40 iaitu 40% yang saya cakap tadi, mata pelajaran universal 40% dia punya merit. Okey, dan untuk merit mata pelajaran universal, pelajar ini mendapat 38.89. Kita tengok kepada mata pelajaran package 30%. Okey, pelajar ini dia punya mata pelajaran package dia Fizik, Matematik, Kimia dan Biologi lah, dan dia ambil yang terbaiknya ialah Fizik dan juga Math iaitu B+ dan juga Math pun B+. Jadi B+, markah skor tu 12. So 12 tambah 12 per dengan 36 kali dengan 30%. Okey, bersamaan dengan 20. Dan juga mata pelajaran terbaik lain, mata pelajaran bukan package. Okey, yang terbaik lain, dia letak pendidikan Islam. Okey, pendidikan Islam dia dapat A. Dia letak pendidikan Islam dan juga kimia. Okey. Kimia dia dapat B. 16 tambah 10 per dengan 36 dan juga kalikan dengan 10 iaitu 10%. Okey, dan dapat 7.22. Okey. Bila dah dapat tiga-tiga ini, 38.89 tambah 20 tambah 7.22 per dengan 80, okey, kali dengan 90. Jadi markah merit untuk akademik 74.37
Ditambahkan pula dengan markah kurikulum pelajar 1 STEM A ni dia ada 7 markah kurikulumnya, dan markah merit total markah merit yang diperoleh untuk pelajar 1 package STEM A ni ialah 81.37%. Okey, jadi basically macam tu lah contoh pengiraan macam mana pengiraan merit ini terjadilah. Okey. Okey, untuk maklumat tambahan, sekiranya tuan-tuan ada buat pengiraan secara manual, dia mungkin akan berlaku sedikit berbezalah apa apa keputusan yang kita peroleh daripada kita menggunakan kalkulator tu. Jadi, untuk lebih mudah, saya nasihatkan untuk terus gunakan kalkulator tu terus. Jangan kira secara manual. Kadang dia lari, tetapi sebenarnya perbezaan itu hanya disebabkan oleh 2 titik perpuluhan lah. Okey. Okey, ini sama je package B, STEM B. Ini adalah package STEM C dan juga KSI lah. Okey. Saya teruskan lagi dengan dasar dan kriteria pemilihan SPM. Yang pertama, pencapaian akademik dalam peperiksaan lah. Kita lihat pemilihan untuk student SPM ni, kita lihat daripada pencapaian akademik dan peperiksaan. So, sekiranya result sebenar SPM yang diperoleh oleh pelajar itu cemerlang, mungkin dia basically memang macam tu lah kan. Mungkin lebih cerah lah peluang dia untuk mendapat pilihan program yang dipilihnya. Okey. Yang kedua, pencapaian dalam aktiviti kurikulum. Jadi, penting juga aktiviti kurikulum ni sebab kita memang ambil kira. So, kepada cikgu-cikgu mungkin selalu push anak didik untuk join KOKO. Okay. So, memang untuk student anak didik join KOKO itu memang memberi satu manfaat lah untuk apply UPU nanti. Bukan saja. Okay. Yang ketiganya ialah kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon. Yang keempat, grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Okay, kita ambil kira. Dan juga yang kelima, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh UA, Politeknik, KK dan juga ILKA. Dan yang keenam, lulus temuduga atau ujian bagi program bertemuduga atau ujian. Jadi untuk program yang bertemuduga ini, calon-calon yang layak untuk dipanggil temuduga telah pun dipanggil lah. Okey, saya juga percaya ada di kalangan anak didik tuan-tuan perempuan, mungkin ada yang telah menduduki temuduga sekiranya mereka apply, mereka memilih program yang bertemuduga seperti program pendidikan, okey, program MEXI dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan. Okey, jadi bila apply UPU ni, pemohon ada 12 choice, ada 12 pilihan yang boleh dilakukan. Jadi, setiap pilihan yang dilakukan itu bermula pada nombor 1 sehingga nombor 12. Yang mana yang diletak nombor 1 itu adalah mengikut keutamaan pemohon lah. So, kita dalam UPU kita akan step by step lah. Kita akan daripada nombor 1 ke nombor 2, nombor 3, tak layak nombor 1 ke nombor 2, tak layak nombor 2 ke nombor 3, macam tu. Okey, yang ke-8, bilangan tempat yang disediakan oleh UA, Politeknik, KK dan ILKA. Okey, sekiranya ada tempat yang ditawarkan, okey, itu adalah akan ditawarkanlah kepada pemohon. Okey. Okey, dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan menggunakan pakai 90% markah akademik dan juga 10% markah kurikulum. Okey, untuk dasar dan kriteria pemilihan STPM setaraf, yang pertama pencapaian akademik dalam peperiksaan STPM setaraf dan SPM. Jadi bila dah ambil STP, dah sambung STPM, bukan kata result SPM tu tidak dikira langsung, tidak. Keputusan SPM juga dikira untuk syarat am lah, syarat am. Untuk syarat am
pilihan program. Okey. Dan STPM, keputusan STPM memang akan dikira lah. Okey. Yang kedua, pencapaian dalam aktiviti kurikulum. Kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian di Pohon. Okey, grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Okey, yang kelima, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh UA. Okey, jadi syarat am dia dah lepas, syarat khas pun dia kena rujuk juga. Okey, untuk syarat am dan syarat khas ini, tuan-tuan puan-puan, mungkin ada anak didik yang bertanyakan, boleh rujuk kepada e-panduan yang terdapat di portal UPU. Okey. Seterusnya mendapat sekurang-kurangnya band 1, macam saya cakap tadi, yang untuk peperiksaan yang bermula sesi 1 tahun 2021 atau band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 untuk MUET lah. Okey. Yang ketujuh, lulus temuduga atau ujian bagi program yang bertemuduga atau ujian. Okey, so ada setengah pilihan program tu yang mana yang pemohon telah memohon pada bulan 2 dan 3 hari tu ada pilihan yang bertemuduga dan juga ujian atau salah satu lah, ada yang bertemuduga saja, ada yang temuduga juga, ujian pun dia kena buat juga, ada pilihan program gitu. Okey. Dan seterusnya, program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan. Sama juga. So, daripada pilihan 1 sehingga 12 tu, yang mana yang dia pilih nombor 1, so kita akan utamakan daripada nombor 1 turun ke nombor 2, nombor 3. Okey, dan juga bilangan tempat yang disediakan oleh UA. Alright, kriteria tambahan bagi program ijazah sarjana muda pendidikan. Okey, untuk kriteria tambahan bagi sarjana muda pendidikan, yang mana sebenarnya sarjana muda pendidikan ni hanya boleh apply time bulan 2 dan bulan 3 hari tu semasa fasa permohonan pertama. Kerana kini program ijazah sarjana muda pendidikan ini sudah pun tidak boleh untuk dipilih lah. Okey. Semua program-program yang bertemuduga sudah pun ditutup. Okey. Seterusnya untuk program sarjana muda pendidikan ini, dia akan melepasi tahap minimum iaitu ujian maksi. Kalau dah lepas, dia akan ke ujian khas yang ditetapkan dan dipaku temuduga. Okey. Itu hanya maklumat tambahan sajalah. Okey. Okey, ini adalah sesi untuk fasa permohonan UPU online sesi akademik 2022-2023. Tarikh bukanya yang ni 4 Februari 2022 hingga 31 Mac, iaitu fasa pertama yang telah pun berlalu lama dah. Okey. Yang mana time fasa pertama ini memang kesemua pilihan program boleh dimohon, termasuk pilihan program yang bertemuduga, khususnya program pendidikan dan juga program bertemuduga lain yang bukan pendidikan. Okey. Okey, tarikh temuduga pun sudah pun dijalankan semasa Mei hari tu. Okey. Dan juga kini kita berada, sebenarnya kini kita berada di fasa pengemaskinian. Namun pihak UPU memberi peluang untuk pemohon, ada juga yang lepasan SPM yang dia terlepas tarikh untuk fasa pertama hari tu. So macam saya cakap tadi, kini UPU masih lagi membuka peluang untuk pemohon-pemohon yang mahu membuat permohonan baru, yang baru nak buat permohonan. Okey, dia boleh buat permohonan sehingga 28 Jun. Okey, cumanya untuk pemohon yang dah buat permohonan untuk lepasan SPM, okey, pemohon boleh buat pengemaskinian berdasarkan keputusan sebenar 5 hari selepas keputusan SPM diumumkan. Okey, iaitu turn bermula pada 21 Jun hari tu, beberapa hari yang lepas. Dan
2 hari lepas, dah mula dah yang mana pemohon lepasan SPM ni boleh kemaskini pilihan program berdasarkan result sebenar yang diperoleh. Okey, sehingga 28 hari bulan Jun 2022. Okey, dan juga pilihan program pengajian, calon boleh membuat pilihan berdasarkan apa yang layak sahaja. Okey, apa ni, fasa pengemaskinian kini pun kita UPU sudah pun membuat tapisan yang mana yang pemohon layak untuk memohon lepas syarahan syara am sahaja yang keluar untuk keluar yang dipaparkan di UPU online borang permohonan itu, yang boleh pemohon lihatlah sekiranya sebelum ni pemohon lihat pilihan program itu banyak, tetapi bila dia buka bermula pada 21 hari bulan itu tiba-tiba pilihan program jadi sedikit. Itu adalah disebabkan pihak UPU sudah pun membuat tapisan yang mana yang keluar itu maksudnya itu jelah pilihan program yang layak untuk pemohon pilih. Okey, untuk dia kemaskini berdasarkan keputusan sebenar yang baru diperoleh 16 Jun baru-baru ni kan. Okey, calon boleh mengemaskini semua pilihan program kecuali untuk program-program yang bertemu duga, calon-calon dah tak boleh nak memohon lagi kerana ah, pilihan yang bertemu duga sudah pun ditutup lah. Okey, alright. Untuk tarikh hebahan lepasan SPM, kita dijangka minggu ke-4 Julai 2022. Tempoh setuju terima selama 9 hari. Okey, sekiranya dah dapat tawaran nanti, pemohon perlu memberi maklum balaslah setuju ataupun kalau dia tak memberi maklum balas, kita kira dia tak nak lah. Alright. So tempoh untuk dia menerima ataupun dia tak terima itu adalah 9 hari. Okey. Surat tawaran akan dikeluarkan 1 hari selepas hebahan rasmi, yang mana dijangka pada penghujung Julai nanti. Alright. Okey. Untuk fasa permohonan bagi STPM, okey, sama juga pada bulan 2 hingga bulan 3 itu kita dah buka untuk fasa yang pertama. Program bertemu duga semasa itu memang dibuka dan boleh dipilih oleh pemohon, tetapi kini untuk kemaskini sudah pun tiadalah program yang bertemu duga. Okey. Okey, untuk STPM kini memang kita buka juga untuk mereka kemaskini, cumanya selepas keputusan sebenar, STPM boleh update berdasarkan keputusan sebenar pada 22 hingga 26 Ogos 2022. Kiranya bulan 8 nanti selepas keputusan STPM diperoleh, kita akan buka sekali lagi untuk lepasan STPM mengemaskini pilihan program mereka berdasarkan result sebenar mereka lah. Okey, lepasan STPM, lepasan matrik dan juga STAM. Namun untuk lepasan diploma dan staraf pada 22 hingga 26 Ogos nanti, mereka ini pemohon yang terdiri daripada diploma staraf ini hanya boleh mengemaskini dokumen sahaja. Mereka dah tak boleh untuk mengemaskini pilihan program lagi. Okey. Okey, kalau boleh nampak kat sini, calon boleh mengemaskini semua pilihan program kecuali program pengajian yang dipanggil temu duga lah. Okey. So, kos-kos yang bertemu duga memang tidak boleh dimohon lagi lah oleh pemohon. Okey. So, lepasan STPM, lepasan matrik dan juga lepasan STAM, dia boleh lagi menukar pilihan program yang dipilihnya kecuali lepasan diploma dan juga staraf. Okey.
Sama juga, okey, untuk lepasan STPM, tarikh hebahannya dijangka pada minggu ketiga STPM 2022. Tempos tuju terima juga 9 hari. Okey, 1 hari selepas hebahan rasmi, okey, surat tawaran akan dikeluarkan. Tempoh rayuan selama 10 hari. Okey, bilangan, pilihan, 4 pilihan. Kalau rayuan lah, okey, 4 pilihan yang boleh, dipilih, dan juga pendaftaran. Okey, dia masuk nanti dijangka pada bulan 10 nanti. Okey, seterusnya ini adalah maklumat tambahan untuk permohonan baru. Okey, untuk permohonan baru macam saya sudah pun cakap tadi, okey, sekiranya pada fasa yang pertama itu dia tak mohon, so sekiranya dia tak mohon lagi, kini dia boleh mohon sehingga 28 Jun nanti. Okey, 28 Jun adalah tarikh terakhir untuk pemohon membuat permohonan baru. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, 5 hari selepas untuk lepasan SPM, 5 hari selepas result sebenar dikeluarkan, mereka boleh mengemaskini pilihan program berdasarkan result sebenar yang diperoleh lah. Okey, yang mana yang layak akan dipaparkan lah, yang mana yang tak layak berdasarkan syarat khas dan syarat am, program tersebut memang tidak akan dipaparkan lagi lah. Okey. Untuk STPM, mereka boleh mengemaskini STPM matrikulasi asasi dan juga STAM. Mereka boleh mengemaskini pilihan program berdasarkan keputusan sebenar pada 22 hingga 26 Ogos nanti. Okey, namun untuk diploma dan setaraf, mereka tidak boleh mengemaskini lagi pilihan program. Okey, mereka hanya boleh mengemaskini dokumen dan juga maklumat akademik lah, sekiranya mungkin ada yang baru nak ambil MUET kan, ataupun dia baru dia sudah pun ambil MUET, tapi result dia dapat dalam bulan 7 kan. Time tu fasa permohonan ni pun telah pun ditutup, 28 bulan last, tapi dia punya result MUET dapat bulan 7 macam tu. Jadi pada 22 hingga 26 Ogos nanti, lepasan diploma ini boleh mengemaskinilah dokumen-dokumen tambahan yang ingin dikemaskini di permohonan UPU tu. Cumanya untuk lepasan diploma tidak boleh mereka ni tukar pilihan program yang telah dipilih semasa membuat permohonan. Okey. Okey, ini tak ada apa, benda yang sama. Okey, panggilan semakan panggilan Ujian Maksi sudah pun dipanggil. Alright. Okey, panduan, sedikit panduan dengan mengambil kira pandemik COVID-19 yang masih belum tamat dan atas dasar prihatin KPT, okey, bayaran unit ID, okey, nombor nombor PIN lah. Nombor PIN selalu banyak kita dapat call daripada ah, panggilan daripada hotline tu, banyak ibu bapa yang bertanyakan adakah perlu membeli unit ID seperti tahun-tahun sebelum ni kan. Untuk makluman, memang untuk sesi akademik 2022-2023 memang tidak perlu untuk pergi ke BSN beli nombor unit ID tu lah. Okey. So memang free je, boleh terus mohon, daftar akaun dan mohon membuat permohonan melalui UPU online lah. Okey. So itulah upu.moi.gov.my. Okey, ini sedikit panduan permohonan, 14 panduan permohonan. Yang pertama, pemohon, okey, cikgu-cikgu boleh sharekan kepada anak murid. Yang pertama, mestilah layari portal rasmi UPU lah di upu.moi.gov.my. Okey, pastikan kategori anda, kategori lepasan SPM ke tahun semasa atau bukan tahun semasa. Lepas tu kategori ataupun kategori STPM setaraf. Okey. Semak syarat kelayakan di panduan UPU online. So semasa memohon tu pastikan syarat kelayakan program yang ingin dipilih, program yang diminati adalah layaklah, okey, dengan apa yang diperoleh, apa yang result yang telah diperoleh kan. Okey, barulah mohon.
Okey, seterusnya untuk lepasan SPM tahun semasa, mestilah kira merit. Okey, kira merit untuk rujukan, untuk pilih program tu dengan lebih efisien. Okey, walau bagaimanapun ada juga pertanyaan, adakah, sekiranya, anak ataupun anak didik ataupun calon-calon ni me pengiraan merit mereka rendah daripada, purata merit yang dipaparkan di, pilihan program yang dia ingin, pilih kan. Okey, jadi untuk, untuk apa, untuk menjawab itu bagi kami, untuk memohon tu boleh je memohon kerana purata merit itu adalah purata yang kita ambil kira selama 5 tahun lah. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. So, setiap tahun mungkin ada perbezaan lah merit itu. Okey. Jadi nak mohon tak ada masalah, boleh mohon. Okey, cumanya merit ni kalau merit yang diperoleh oleh pelajar adalah tinggi daripada purata merit yang dipaparkan di pilihan program tersebut, mungkin ada kelebihanlah, macam tu. Okey, seterusnya semak trend permohonan dan penawaran. Trend permohonan dan penawaran. Okey, semak laluan kerjaya, mungkin ada setengah anak didik yang dia keliru kalau dia sambung program tersebut, apa laluan kerjaya yang akan beliau lalui kan, apa apa yang nak jadi lepas dia ambil program tersebut. Okey, seterusnya dah semak laluan kerjaya, dah pasti nak apply apa, terus isi permohonan UP online. Pastikan anda mengisi maklumat bertanda star tu dengan lengkap, maksudnya itu adalah maklumat yang wajib diisilah. Okey, pilih program mengikut keutamaan. So ada 12 pilihan program yang boleh dipilih. So pilihlah yang nombor 1 yang paling minat. Okey, ya, syarat khas, syarat am lepas dan minat, okey letak nombor 1, nombor 2, nombor 3 sehingga 12. Jangan tinggalkan kosong kerana kalau ada kekosongan tu rugilah. Okey, kita ada 12 pilihan boleh buat, isi je 12, okey. Seterusnya lengkapkan borang permohonan dan jangan lupa klik butang simpan dan cetak slip permohonan sebagai bukti yang pemohon ataupun pemohon sudah pun membuat pengisian UP online, telah pun lengkaplah isi membuat permohonan. Okey, sebagai bukti untuk apa-apa yang berlaku, mungkin boleh menggunakan bukti tersebut untuk tunjukkan kepada kami dan simpan slip permohonan sebagai bukti permohonan telah dibuat. Dan buat semakan dan kemaskini. Okey, ini semakan dan kemaskini permohonan adalah tanpa had. So boleh buka banyak kali, tak kiralah sekarang buka 5 minit lagi nak buka, 5 minit lagi buka, buka, tak ada masalah. Okey, jangan tunggu saat akhir, jangan last minute. Kita tak tahu apa yang berlaku last minute kan. Peak hour, mungkin waktu perdana contohnya nanti 28 bulan nanti, kita tak tahu apa yang berlaku. Sistem mungkin sesak nanti. Okey, jangan tunggu last minute lah. Mungkin anak guru-guru, cikgu-cikgu boleh nasihatkan kepada anak murid macam tu. Okey, seterusnya panduan untuk memilih program. Yang pertama mestilah melepasi syarat am dan juga syarat khas program institusi atau agensi. Yang kedua, mesti memilih program yang diminati lah. Okey, nanti dah belajar tak minat, susah juga tu kan. Okay, nak kena tukar pula kos ke bidang lain dan sebagainya. Alright. Dan seterusnya pilihan program mengikut keutamaan. Macam saya cakap tadi, nombor 1, okay, pilih utamakan yang mana rasa minat sangat tu, letak nombor 1. Okay, seterusnya nombor 2, nombor 3, seterusnya sampai nombor 12. Sekiranya okay, anak didik ada yang mungkin cikgu-cikgu terdapat anak didik yang dia tak tak pasti dia nak pilih program apa, jadi cikgu-cikgu bolehlah pesan kepada mereka, rujuklah kepada kaunselor sekolah kan. Saya percaya kaunselor sekolah ini banyak fungsinya, banyak cara yang boleh diberikan kepada anak didik. Dan seterusnya pelbagai pilihan, buat pilihan tu pelbagaikan pilihan bidang institusi dan agensi. Jangan minat medik,
Semua 1 sampai 12 tu dia letak medik je semua. Itu perlu dielakkan lah. So bagus untuk lebih bagus untuk pelbagaikan lah pilihan tempat, bidang, institusi dan agensi. Okey, berjaya vs gagal. Kenapa pemohon berjaya dan kenapa ada pemohon yang gagal? Okey, yang pertama kenapa pemohon ini berjaya ialah borang permohonan berjaya diterima oleh UPU online lah daripada berjaya kami terima. Yang kedua, memenuhi syarat khas program pengajian. Okey. Yang ketiga, ada kekosongan tempat. Berjaya dalam saringan temuduga sekiranya pemohon memohon program yang bertemuduga dan juga kedudukan merit tinggi. Okey, so ada advantage lah kalau merit ni tinggi kan. Alright, kedudukan merit tinggi memang ada advantage lah. Dan sekiranya kenapa gagal pula, kenapa ada pemohon yang gagal, berkemungkinan pemohon ini tidak tekan butang simpan dan juga mungkin juga pemohon ini tidak memenuhi syarat khas program pengajian. Okey, dia ambil subjek sastra KSI contohnya. Lepas tu dia apply subjek medik. Berkemungkinan tak kena lah kan, tak kena dengan apa yang dia subjek yang dia ambil semasa exam dan juga program pilihan yang telah dipilihnya. Okey, kemungkinan juga tiada kekosongan tempat, terutamanya program yang kompetitif, program yang ramai orang minta, kemungkinan dia punya tempat tu terhad. So mungkin juga boleh jadi ini adalah kenapa pemohon gagal untuk dapat tempat UPU online. Dan seterusnya gagal dalam saringan temuduga. Okey. Dan juga kedudukan merit yang rendah. Okey, ini ada sedikit maklumatlah laluan khas. Ada 4 golongan yang boleh mendapat laluan khas lah. Yang terdiri daripada golongan B40, okey. Golongan orang asli, OKU dan juga atlet. Okey, kita untuk B40 ni kita akan mendapatkan data daripada JPM, Unit Penyelesaian Pelaksana, dan kita pun akan ada bekerjasama dengan LHDM, okey, untuk kita check lah mungkin pada golongan B40 yang layak. Dan seterusnya golongan laluan khas orang asli, kita direct kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan juga OKU, ada juga laluan khas dan juga atlet. Okey, bahagian sukan, kurikulum dan kesenian, kita direct dengan mereka, dan juga seksyen sukan, bahagian perancangan dan pendidikan dasar, BPPD, KPT. Okey. Dan untuk atlet ni sekurang-kurangnya penyertaan mereka adalah di peringkat negeri. Okey, nanti untuk semakan keputusan, cikgu boleh sharekan kepada anak didik. Ada 5 web universiti yang kita pilih untuk pemohon semak keputusannya nanti, iaitu di UMT, okey, laman web UMT, laman web UTM, UUM, UNIMAS, UMS. So 5 universiti lah kita pilih untuk pemohon membuat semakan. Okey. So untuk satu link je mungkin akan berlaku kesesakan. Jadi kita dah pilih 5 universiti ni untuk pemohon membuat semakan keputusan UPU nanti. Okey. Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh UA, Politeknik KK dan LKA dalam tempoh yang ditetapkanlah dan akan diumumkan melalui laman web masing-masing. Jadi perlu caknalah, cikgu perlu nasihatkan kepada anak didik, perlu selalu check lah dekat portal-portal UA yang mereka pilih kan, untuk ambil untuk menerima surat tawaran dan sebagainya. Okey, pemohon yang tidak terima atau tolak selepas tempoh yang ditetapkan, secara automatik kita akan kira sebagai menolak tawaran lah. Okey, contohnya pemohon ni dia dapat dah tawaran UPU ni, tapi dia dia tak bagi feedback. Alright, lepas tu dia rayuan dia nak apply. So memang tak boleh, okey. So memang rayuan kepada pemohon yang telah pun dapat offer, dia nak buat rayuan memang tidak boleh.
Okey, tempoh setuju terima adalah dalam tempoh 9 hari. Okey, untuk rayuan lah, okey. Hanya pemohon yang gagal mendapat tawaran sahaja yang boleh mengemukakan permohonan rayuan. Sekiranya dia dah dapat dah tawaran, dia nak buat rayuan, memang tidak boleh sama sekali. Okey. Pemohon rayuan hanya dalam tempoh 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. Alright, waktu rayuan hanya 4 pilihan saja yang boleh dikemukakan oleh pemohon. Okey, rayuan ke KK dan LKA kena direct terus dekat institusi yang berkaitan lah, bukan melalui UPU online lagi bila rayuan ni. Okey, hanya rayuan ke Universiti Awam dan Politeknik saja yang boleh dilakukan melalui UPU online. Untuk KK dan LKA tidak boleh lagi melalui UPU online semasa rayuan. Okey, sekiranya tidak berjaya melalui UPU online semasa rayuan, pemohon boleh kemukakan rayuan melalui ambilan sendiri institusi, agensi berdasarkan iklan ataupun agensi berdasarkan iklan yang dikeluarkan oleh mereka lah. Pemohon boleh rujuk laman web institusi ataupun agensi tersebut. Okey. Ataupun portal rasmi kita akan buat bahan lah. Alright. Okey, ini sedikit panduan tambahan. Sekiranya ada apa-apa masalah, pemohon ataupun cikgu-cikgu boleh memberitahu kepada anak didik untuk ke portal untuk ke UPU Chat. Okey, kita ada UPU Chat ni yang boleh kata yang macam robot lah untuk soalan dan juga jawapan-jawapan yang umum. Okey, robot kita akan tolong jawabkan. Okey, perkhidmatan interaksi dengan BKPA. Okey. Okey, seterusnya dekat kita punya laman web ge.moi.gov.my. Dekat situ tuan-tuan dan puan boleh melihat kebolehpasaran graduan. Okey, maklumat meliputi kebolehpasaran graduan baharu di Universiti Awam, Politeknik, KK dan LKA mengikut tahun. Okey, kalkulator merit juga memang boleh dilakukan pemohon semasa ingin membuat permohonan. Dekat dia punya dashboard tu pun ada pilihan untuk pengiraan kalkulator merit. So semasa nak membuat permohonan tu, check dulu markah merit yang diperoleh. Okey. Okey, kita juga ada trend permohonan tawaran statistik permohonan tawaran baru UPU dalam tempoh 5 tahun. Okey, so boleh rujuklah dekat portal. Dan juga yang terakhir, pentadsiran psikometrik. Okey, mungkin ada setengah anak didik di kalangan cikgu-cikgu yang dia confuse, dia ni minat. Dia ni ambilnya package STEM A. Okey, sains tak kan. Tapi minatnya more kepada sastra, mungkin dia dah confuse lah. Mungkin kat situ kita laman web KPT ni ada menyediakan satu psikometrik lah. Namun begitu saya percaya cikgu-cikgu kaunseling pun ada juga soalan-soalan psikometrik untuk para pelajar yang mana tak tahu dia ni kecenderungan minat dia ke arah mana kan. Okey. Okey, terdapat 471 program yang boleh dipilih untuk lepasan SPM. Okey, 34 program adalah program pengajian bertemu duga dan 437 program yang tidak bertemu duga yang boleh dimohon oleh pemohon. Okey, untuk SPM taraf 1088 program yang boleh dimohon. 293 daripadanya adalah program bertemu duga dan 795 daripadanya adalah program yang tidak bertemu duga. Okey, yang ni adalah program yang kompetitif lah. Yang nombor 1 rankingnya adalah perubatan dan nombor 2 perigian dan sehingga yang ke-10 kejuruteraan awam. Okey, untuk STPM yang paling teratas, permohonan yang paling tinggi yang kita dapat catatkan ialah UPSI Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. 2395 jumlah permohonan. Okey, pada sesi akademik yang lepas 2021-2022. Okey.
laman web e-panduan. So mungkin cikgu-cikgu ada anak didik yang perlukan dia nak cek syarahan boleh ke laman web e-panduan di portal kami upu.moi.gov.my. Kat situ boleh cek syarahan, boleh nak mengenal UA, politeknik, pengajian dan juga kursus yang ditawarkan. Okey. Okey, ini hanya maklumat tambahan. Okey, kita nak beritahu yang logo UP Online telah pun didaftarkan di bawah cap dagangan lah. So memang kita punya logo ni tak boleh diguna pakai sesuka hati lah. Memang dah registered lah R tu. Okey. Ikuti dan hubungi kami. Okey, terdapat 3 portal utama. Yang paling aktif sekali boleh ikuti kita orang Facebook kami, iaitu Kemasukan BPKP JPT. Dekat situ kita akan buat hebahan lah. Apa hebahan-hebahan yang terbaru kita akan hebahan dekat Facebook. Dekat IG juga kita akan buat hebahan. Dan juga di YouTube, kita juga ada YouTube. Dekat situ mungkin ada sharing taklimat-taklimat juga. Okey, boleh hubungi kami sekiranya ada soalan-soalan. Tapi saya percaya sekarang ni memang banyak soalan lah kami terima. Email pun banyak. Okey, sekiranya cikgu-cikgu mempunyai anak didik yang ingin bertanyakan soalan kepada kami, saya sarankan untuk guna hotline lah, talian hotline kami. Tapi kena bersabar sikit lah. Mungkin kita layan sebab banyak panggilan yang kita terima, kita tidak pernah reject call. Cumanya kadang tu tanpa ada queue tu terlalu panjang sangat. Mungkin pemanggil kena bersabar. Okey. Dan juga boleh juga membuat maklum balas pelanggan. Dekat situ pun kita tim kita akan cuba sehabis baik. Dalam 3 hari kita akan cuba reply apa masalah yang diberikan. Dan juga cikgu-cikgu boleh sarankan kepada anak didik untuk download UPU Pocket, iaitu app rasmi UPU. Kat situ kita boleh memang ada kalkulator merit, ada syarahan, boleh juga buat rujukan kat situ, lagi mudah. Download saja kalau di Apple kalau pengguna iPhone boleh App Store, kalau Android Google Play. Okey. Okey, jadi saya rasa setakat di situ saja saya punya perkongsian taklimat berkenaan dengan kemasukan pelajar. Jadi terima kasih saya ucapkan. Okey, saya serahkan kembali kepada Encik Faizal. Terima kasih. Terima kasih Encik Ahmad Muizzuddin. Saya kira sebenarnya tak ada ruang pun sebenarnya kita nak tanya sebab detail dia tu memang penjelasan yang sangat panjang lebar dan detail. Asalnya kalau ikutkan daripada perancangan kami nak membenarkan 1-2 soalan yang boleh kita ambil daripada para peserta pada hari ini, tetapi memandangkan waktu yang telah pun sampai, kita dah 5 minit lebih, tak apa, no problem. Cuma kita ada dapat respon daripada beberapa guru berkenaan dengan kandungan UPU ini dapat tak dikongsi bersama atau dijadikan risalah lalu dihantar kepada semua sekolah menengah untuk GBK. GBK ni saya kira guru bimbingan dan kaunseling, jadikan rujukan. Okey, respon segera Encik Ahmad Muizzuddin. Guru-guru yang ingin mendapatkan slide taklimat ini boleh dapatkan di portal rasmi UPU. Okey. Di portal rasmi kami, kat situ ada dia punya pilihan, ada kat situ ada e-panduan dan juga dekat situ ada slide taklimat kemasukan. Tekan saja dan install download. Kat situ boleh dapatkan. Okey, terima kasih. Jadi kiranya untuk makluman dan juga hebahan kepada semua para peserta yang mengikuti kita pada hari ini, informasi berkenaan dengan UPU Online boleh dimuat turun menerusi laman web UPU itu sendiri. Okey, kemudian berkenaan dengan juga feedback ataupun maklum balas daripada guru berkenaan dengan informasi yang telah disampaikan oleh penyelaras program sains fizikal Pusat Pengajian Pra-Universiti di awal tadi menerusi Encik Dana J berkenaan dengan program dan syarat kemasukan PPPU
Unimas, iaitu pun kami akan kongsikan dalam bentuk PDF kepada para peserta. Okay, no problem. Alright. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Ahmad Muizuddin selaku penuh pengarah di bahagian kemasukan pelajar PTA. Saya kira sekarang ni merupakan satu tempoh masa ataupun period yang UPU sangat sibuk. Ini kerana kerana SPM baru habis. Ya. Tim UPU pun akan ke Johor sebentar lagi. Kita akan ada program Jom Masuk IPT dekat UTHM. Jadi kalau nak ajak pun, jadi tuan-tuan puan berada di Sarawak kan, tapi mana tahu kot ada plan untuk ke Johor, boleh sama-sama berada di program Jom Masuk IPT di Johor UTHM. Tapi saya rasa tak jauh mana pun, 1 jam 20 minit dah boleh sampai. Ya betul. Kena terbang lah tu. Okey. Alright, tapi kena terbang lah 1 jam 20 minit. Okey. Kita dah sampai ke masa untuk berehat sebentar sehingga jam 10.45 pagi. Dan untuk makluman semua, ini kiranya housekeeping information lah. Kita akan adakan sekali lagi sesi bergambar bersama semua para peserta. Jadi saya minta semua para peserta untuk untuk turn on video pada sesi akhir nanti, dan juga boleh muat turun background ataupun latar belakang yang telah dikongsikan di dalam chat box untuk persediaan awal sebelum kita adakan sekali lagi sesi bergambar. Okey, jadi sampai setakat itu saja untuk sesi sebelah pagi ini. Dan kita akan sambung semula pada jam 10.45 pagi dengan sesi dialog aspirasi STEM yang kita bawakan dengan tajuk Hala Tuju dari Sekolah ke Pra-Universiti bersama 4 orang panel yang telah kita jemput khas untuk bersama-sama kita bersoal jawab dan juga berkongsi inspirasi, aspirasi dan juga strategi dan juga peranan masing-masing dalam perkara yang melibatkan STEM di peringkat sekolah dan juga pra-universiti. Jadi sementara kita berehat itu, jika ada masa dan kelapangan, para peserta boleh menikmati beberapa video yang akan ditayangkan oleh Sekretariat sebagai halwa mata. Sementara kita mengambil masa sekejap untuk berehat dan kita kembali pada jam 10.45 pagi insya-Allah. Okey, sampai jumpa lagi.